Kemudian kita akan lihat di dalam nota ini kita akan melihat beberapa jenis blade type, iaitu kita akan mengkategorikan blade berdasarkan bentuk lengkungan ataupun bentuk curve yang ada pada blade tersebut. 3 jenis blade type iaitu forward blade, radial blade dan juga backward blade. Perkara ini penting kerana apa? Kerana setiap bentuk blade di sini akan memberikan velocity profile ataupun velocity triangle yang berbeza, dan ia juga perlu disesuaikan dengan bendali yang ingin kita gunakan. Maksudnya mungkin ia sesuai untuk air, tetapi mungkin ia tidak sesuai untuk udara, untuk air. Pertama, kita ada forward blade. So, macam mana untuk kita membezakan forward blade, radial dan juga backward blade? Pertama, pelajar perlu faham forward blade ini, penentuannya adalah pada outlet. Oleh itu, saya harap pelajar tidak melihat bentuk blade pada inlet. Ia adalah reka bentuk bilah pada outlet bilah. So, jadi pada outlet sini kita akan tengok dan kita boleh tentukan sama ada ia forward, radial ataupun backward. Cara yang berdasarkan observation ataupun cara yang mudah ialah pelajar boleh imagine pelajar berdiri di sini dan sekiranya blade itu berputar melawan arah jam ataupun daripada kanan ke kiri, pelajar dikehendaki duduk menghadap ke hadapan seperti itu. Dan sekiranya blade ini berada di hadapan pelajar ataupun di hadapan orang yang duduk di atas blade tersebut, kita namakan blade tersebut adalah forward blade. Kerana ia adalah blade yang seolah-olah melengkung ke hadapan pemandu. Itu secara observation, tetapi kalau secara takrifan ilmiah, kita boleh nyatakan bahawa forward blade berlaku apabila blade angle melebihi 90 darjah. So, maksudnya kalau untuk takrifan secara teknikal, kita nyatakanlah sebagai forward blade adalah apabila blade angle menjadi lebih besar daripada 90 darjah. Kemudian kita perlu pandai ataupun kita perlu tahu untuk melukis velocity triangle untuk forward blade. Di dalam inlet, pada inlet selalunya tidak akan berubah. Nanti saya akan tunjuk final version mengapa saya mengatakan pada inlet velocity triangle tidak berubah. Untuk keadaan ini, untuk yang di sini kita boleh melukis bahawa pada inlet kita ada actual velocity, kemudian kita melukis tangential velocity dan kita melukis relative velocity. Kemudian kita tambah lagi whirl velocity, kemudian flow velocity. Pada outlet, kita kata ini adalah actual velocity kita. So, oleh kerana bentuk blade di sini adalah condong, maka ia akan menghasilkan relative velocity yang condong dan ini adalah tangent velocity. Kemudian, flow velocity adalah theoretical flow, oleh itu ia mesti bergerak dalam bentuk jejari. So, dia akan straight macam ini dan ia akan disambung dengan whirl velocity. So, yang itu saya harap pelajar dapat faham. So, ini adalah gambar raja velocity triangle untuk forward blade. Kemudian, kita akan melukis berkenaan velocity triangle untuk radial blade. Sekali lagi saya ingatkan pelajar bahawa penentuan forward, backward ataupun radial blade adalah pada outlet. Oleh itu, radial blade di sini membawa maksud pada outlet di sini bentuk blade adalah radial ataupun bentuk blade adalah sama dengan arah jejari ataupun secara
takrifan saintifiknya, ia berlaku apabila blade angle bersamaan dengan 90 darjah. So, pada keadaan ini, kita mengatakan bahawa kita akan ada actual velocity di sini dan pada outlet di sini, ini adalah relative velocity, maksudnya velocity yang sama arah dengan bentuk bilah dan di sini adalah tangential velocity. Dan di dalam masa yang sama, pada arah ini jugalah berlaku theoretical velocity VF2 dan pada arah ini jugalah berlaku world velocity V world 2. So jadi di dalam radial blade segitiga tersebut adalah sama dan bertindih di antara satu sama lain. Kemudian kita akan melihat backward blade. So backward blade secara observationnya, kita kata sekiranya ia berputar counterclockwise seperti itu dan ada orang berdiri di sini. Okay, yang ini saya harap pelajar dapat faham. Kita berdiri mengikut arah aliran ataupun arah putaran blade. So kita dapati bahawa blade di sini berada di bahagian belakang. Oleh itu kita namakan ia sebagai backward blade. So itu secara observation, tetapi secara teknikalnya kita mengatakan backward blade berlaku apabila blade angle kurang daripada 90 darjah. Kemudian kita akan melukis velocity triangle. Okey, untuk inlet kita ada actual velocity di sini, kemudian kita akan ada tangential velocity dan kita ada relative velocity. Dan kita ada world velocity di sini dan kita ada flow velocity di sini. Pada outlet kita ada actual velocity di sini. Kemudian kita ada relative velocity di sini dan kita ada tangential velocity di sini. Dan seterusnya di sinilah theoretical flow berlaku dan di sini adalah world velocity pada outlet berlaku. So kemudian apa yang kita perlu faham dengan blade type ini? So blade type di sini akan menghasilkan ataupun akan memberi efek kepada kadar alir. Seperti yang diterangkan di sini, centrifugal pumps do not always have backward curve bed, but when they do, it is mostly for fluid in the incompressible regime of operation, such as water. For compressible operation of fluid such as air, forward curve vane centrifugal pumps are used. So maksudnya yang pertama sekali kita boleh nyatakan ialah backward dan forward ini perlu disesuaikan dengan bendalih yang kita ingin gunakan ataupun bendalih yang ingin kita pump. Sekiranya air, kita menggunakan air, kita perlu menggunakan backward dan sekiranya kita menggunakan udara, kita perlu menggunakan forward. So idea dia mudah sahaja. Okey, untuk backward di sini selalunya kita akan gunakan air ataupun water supaya orang faham. Okey, kita akan gunakan water, air. Kerana apa? Kita tahu bahawa air mempunyai density yang tinggi. Air adalah berat. Oleh itu, kita perlu menggunakan vane yang agak bengkok ke belakang kerana sekiranya air ini terlalu kuat ataupun air ini susah kita nak tolak ke depan, so air akan berpeluang untuk mengalir ke belakang. Okay. Dan sekiranya kita menggunakan forward blade, ia sesuai dengan udara. So kita tahu bahawa udara mempunyai ketumpatan yang kecil. Dan untuk kita memastikan udara boleh kita tangkap dan kita tolak ke hadapan, advantage untuk kita mempunyai blade yang melengkung seperti ini supaya seolah-olah udara akan masuk ke sini dan terperangkap di sini dan boleh diputarkan. So sekiranya kita menggunakan backward blade terhadap udara, udara akan lebih prefer untuk mengalir ke tepi dan ke bawah seperti ini, menyebabkan pump kita kurang efisien.
Dan sekiranya kita menggunakan forward blade untuk water, untuk air, so apa akan terjadi? Kita dapati bahawa blade di sini akan menangkap air dengan banyak. Dan kalau nasib tak baik, kita kata blade boleh pecah kerana air mempunyai ketumpatan yang tinggi. Idea dia sama sahaja. Cuba kita tepuk air pada permukaan air dengan tangan. Oleh itu, kalau kita tepuk kuat, kemungkinan tangan kita juga akan terasa sakit. Kerana air akan bertindak. Air ada sifat surface tension. Okay, apabila kita hit dalam keadaan yang laju, air akan mengeras ataupun surface tension air akan memberi impak yang besar kepada blade tersebut. Oleh itu, kalau kita buat terjunan, so kita kena tak boleh dalam keadaan terlentang. Kalau kita dalam keadaan terlentang, kemungkinan badan kita akan terasa sakit seolah-olah kita jatuh pada permukaan keras. Okay, yang itu yang saya harap anda dapat imagine mengapa forward blade lebih sesuai digunakan untuk udara. So, hubungan secara matematiknya saya boleh ringkaskan di sini, iaitu seolah-olah H ideal sama dengan A tolak BQ, di mana Q adalah volume flow rate at the impeller outlet dan A dan B adalah constant for a given impeller running at a given speed. So, diringkaskan cerita, kita boleh dapati bahawa sekiranya kita kita plot graf di antara discharge ataupun kadar alir dengan ideal head, kita dapati bahawa untuk radial tidak banyak perubahan berlaku. Maksudnya kalau kita ada pump radial dan kita alirkan air yang banyak, kita dapati bahawa pump radial tetap hanya boleh menghasilkan head ataupun head of pump yang sama. Tetapi untuk forward di sini, kita dapati bahawa sekiranya kita memberi aliran yang banyak, maksudnya mungkin kita besarkan kita besarkan pipe inlet, kita dapati bahawa head of pump akan bertambah tinggi. Kerana apa? Yang ini kita faham, forward adalah bentuk cup seperti itu. Ia akan menangkap fluid dengan lebih banyak. So, kita kata ideal head dia akan lebih tinggi. Tetapi untuk backward di sini, kalau kita lajukan lagi, so kita akan dapati bahawa ideal head dia akan semakin berkurangan. Kerana apa? Bentuk dia adalah seperti itu. So, aliran akan prefer untuk lari ke tepi. Okay, so jadi kita kata ideal head dia akan semakin berkurangan. So, ideal head ni maksudnya apa? Ideal head ini ialah kebolehan pump untuk mengangkat sesuatu cecair sehingga kepada satu ketinggian. Maksudnya berapa tinggi air boleh diangkat ataupun berapa tinggi fluid boleh diangkat oleh sesuatu pump. Okay. So kemudian yang ini cuma sekadar nota sahaja. Selebihnya saya akan ajar di dalam option subject. Selebihnya kita kata kita boleh mengira friction loss dengan menggunakan idea KQ kuasa 2. So ini cuma sekadar nota untuk tajuk ini. Dan sekiranya kita membuat pengukuran secara actual, tadi pengukuran adalah secara ideal, maksudnya secara pengukuran matematik sahaja. Tetapi sekiranya kita mengira secara actual, hubungan di antara actual head dan juga flow rate ataupun discharge adalah seperti gambar rajah ini. So maksudnya radial akan naik sedikit dan akhirnya akan turun. Forward kita kata tak boleh nak naik lagi, selalunya dia akan terus menurun, tetapi forward akan menunjuk sedikit peningkatan dan akhirnya menurun. So di dalam idea ini mengatakan apa? Mengatakan bahawa di dalam kita operate pump, maksudnya di dalam kita menggunakan pump, kita kena faham bahawa pump akan ada maximum point. Contohnya pada backward mungkin maximum pointnya di sini, radial mungkin maximum point di sini dan forward mungkin maximum point di sini. So maksudnya kita kata kalau kita nak adjust pump, kemungkinan besar kita kata
penambahan discharge tidak akan membantu kebolehan pump untuk menghantar air ke tempat yang lebih tinggi. Oleh itu, kalau kita menggunakan pump, lebih baik kita mengikut spesifikasi yang diberikan oleh pembekal kerana itu adalah keadaan optimum untuk operasi pump. Maksudnya tidak worth untuk kita menambah had laju atau sebagainya kerana sebenarnya ia tidak membantu operasi pump untuk menghasilkan actual head yang lebih tinggi. Silap hari bulan, kita akan menghasilkan actual head yang lebih rendah. Okey, so ini adalah hubungan di antara power required to drive the pump dan juga flow rate. So sekiranya kita membuat kita membuat graf di antara power dan juga discharge, kita akan dapat keadaan seperti ini. So apa yang kita boleh faham ialah di dalam radial keadaannya adalah lebih kurang linear. Maksudnya kalau kita tambah had laju, oleh itu power yang perlu kita bekalkan di dalam pump juga bertambah. Forward begitu juga, tetapi forward kita dapati bahawa kadar kenaikan power dia adalah lebih berbanding radial. Maksudnya dalam bentuk eksponen. Okay, maknanya bertambah dalam bentuk eksponen. Tetapi backward kita kata almost constant seperti ini, maksudnya dia akan naik dan akhirnya turun semula. So kita kata hampir tidak banyak perubahan walaupun kita in term of power yang diperlukan untuk menggerakkan pump. Yang ini saya rasa pelajar boleh relate dengan bentuk blade itu sendiri. Kalau backward kita macam gitu, oleh kerana cecair akan mengelak ke atas dan ke bawah. Oleh itu kita kata tidak banyak resistance yang berlaku. So kalau tidak banyak resistance yang berlaku, kita kata tidak banyak power yang diperlukan untuk memutarkan impeller. So as is evident from the power discharge characteristic of the radial and forward vane centrifugal pump, the power requirement increases monotonically with an increase in discharge. Hence, if the pump motor is rated for maximum power, then it will remain underutilized for most of the operating time and result in an increased cost due to its higher rating. On the other hand, if a motor is rated at the design point and due to some reason the flow rate exceeds the design flow rate, then the power requirement will shoot up in case of forward and radial vane only, causing overloading and motor failure. However, for backward curved vane centrifugal pumps, if the flow rate exceeds the design flow rate, occurs quite close to the maxima of the power discharge curve, then contrary to the earlier case, the power requirement drops down as evident from the curve. This enables the motor which is rated at the design power to handle the entire range of flow rates without any problem. The actual design point is located corresponding to the flow rate at which maximum efficiency occurs. So ini adalah sebahagian keterangan berkenaan dengan graf tadi. Secara mudahnya saya telah terangkan di dalam explanation saya sebelum ini. So ini adalah perbezaan di antara jenis-jenis blade. So kita ada backward di kiri, radial di tengah dan forward di sebelah kanan, dan kita ada beberapa kelebihan berkenaan dengan blade tersebut. Saya harap pelajar boleh ingat perkara ini. Yang utama ialah backward sesuai untuk liquid dan forward sesuai untuk gas. Dan backward boleh high speed, tetapi forward kita kata tak digalakkan high speed. Idea dia sama sahaja, kerana apa? Bentuk melengkung seperti ini akan menangkap fluid dengan banyak. Kalau kita high speed, kemungkinan untuk patah tu tinggi sebenarnya. Okay. Dan untuk backward sesuai untuk low volume, tetapi untuk forward sesuai untuk high volume. So kenapa dia high volume ataupun ispadu tinggi? Kerana ia boleh tangkap fluid tu.
kerana dia bentuk lengkung bulat macam itu, so dia boleh tangkap fluid tu dengan banyak. Oleh itu, kerana dia dah tangkap ataupun dia boleh merangkumi volume yang banyak, tak perlulah ia bergerak dengan had laju yang tinggi. So untuk radial, kebanyakannya adalah intermediate performance. So maksudnya tidaklah terlalu baik tetapi tidaklah terlalu teruk. Tetapi in term of cost, selalunya radial akan menang. Dia adalah low cost. Kerana apa? Kerana ia mudah dibuat. Dia tidak ada angle of blade yang perlu kita fikirkan. Okay, nanti kita akan lihat di dalam pengiraan macam mana angle of blade ini akan menyebabkan kalau design tak berapa baik, menyebabkan efisiensi akan menjadi teruk. So saya harap pelajar dapat explain kelebihan dan kekurangan backward, radial dan forward sekiranya ditanya di dalam peperiksaan. Pada kuliah ini kita akan melihat pengiraan berkenaan dengan Euler head. So secara ringkasnya, Euler head merupakan theoretical head ataupun kita kata apakah ketinggian air yang boleh diangkat oleh pump secara theoretical. Maksudnya tanpa mengira losses dan resistance yang berlaku di dalam sistem pump. So in this topic, torque is defined as the angular momentum rate. Okay, permulaan Euler head, pengiraan dia bermula dengan torque. Kenapa ia bermula dengan torque? Kerana kita ingin mengira theoretical head dan tenaga secara teorinya dipindahkan di dalam pump dengan menggunakan impeller ataupun blade ataupun bilah. So bilah itu diputarkan oleh shaft dan kita tahu apabila sesuatu shaft itu berputar, kita menggunakan idea torque, maksudnya idea force yang berpusing berdasarkan jejari. Okay. Oleh kerana had laju yang digunakan adalah angular ataupun rotational speed, so kita menggunakan angular momentum rate. So maksudnya angular di situ membawa maksud kita menggunakan idea had laju yang berputar, bukan menggunakan had laju linear. Oleh itu kita boleh menyatakan bahawa angular momentum is defined as m, v and r. Maksudnya hasil darab mass didarabkan dengan velocity dan didarabkan dengan radius. Okey, di dalam pengiraan ini kita menggunakan mass flow rate, kita darabkan dengan tangent velocity dan kita darabkan dengan radius. So kenapa kita darabkan dengan tangent velocity? Kerana kita ingin menggunakan linear velocity di dalam secara theoretical. So maksudnya kita tahu bahawa kita ada actual velocity di sini. Kita ada rate VR1, kita ada V1 dan kita ada tangential velocity. Jadi kenapa kita menggunakan tangential velocity? Kerana kita kata ia adalah had laju yang komponen had laju yang menunjukkan berapa banyak ataupun berapa kuat air tersebut diputarkan ke kiri dan ke kanan. Okay. Relative velocity, ia tidak menunjukkan berapa laju yang air itu bergerak mengikut arah putaran. Kerana VR1 akan reflect kepada had laju air yang mengalir di atas blade. Okay, so saya harap pelajar yang itu. Kemudian mungkin pelajar tertanya-tanya kenapa kita menggunakan had laju linear. Okay, kerana sebenarnya kita telah menggunakan mass flow rate di sini. Okay, so perbincangan ini secara ringkasnya memadai untuk pelajar memahami idea bahawa di dalam pengiraan Euler head kita akan bermula dengan angular momentum rate, iaitu mass flow rate didarabkan dengan tangent velocity dan didarabkan dengan radius.
So kemudian oleh kerana kita ada inlet dan outlet, oleh itu kita menulis angular momentum at inlet sebagai m dot v world 1 r1 dan angular momentum at outlet sama dengan m dot v world 2 dan r2. So m dot di sini adalah mass flow rate. Kemudian kita cuba mengira nilai torque. So nilai torque di sini kita mengira sebagai momentum rate pada outlet ditolak momentum rate pada inlet. So kenapa kita tolakkan 2 dengan 1? Kerana kita memahami bahawa pada poin 1 di sini tenaga pada air adalah rendah. Apabila air ketika air mengalir di atas blade, tenaga akan dipindahkan ke dalam air. Oleh itu, pada outlet di sini, tenaga yang ada di dalam air akan menjadi maksimum. Oleh itu, kita tolak yang besar dengan yang kecil. Oleh itu, jadilah poin 2 tolak poin 1. Kemudian kita gantikan nilai m dot di sini. Kita tahu mass flow rate, kita boleh tulis sebagai rho AV, sama juga dengan rho Q. So, kita masukkan nilai m dot di sini. Kita dapat nilai T. Maknanya torque sama dengan rho Q, V world 2 R2 ditolakkan dengan V world 1 R1. Okey, so kemudian kita nyatakan sebagai power. Power boleh ditulis sebagai torque didarabkan dengan omega. So, jadi kita masukkan nilai torque yang kita ada di dalam nilai torque di sini. Kita boleh menulis power sama dengan rho Q, V world 2 R2 tolak V world 1 R1 omega. Kemudian kita akan gantikan nilai R1 di sini. Okay, kerana ia agak menyukarkan. Kita perlu tahu pula radius, jadi kita tukar. So macam mana kita nak tukar? Kita tahu bahawa U sama dengan RW, R omega. So, U1 sama dengan R1 omega, U2 R2 omega. Oleh itu, kita boleh menulis seperti ini. So, kita masukkan nilai R1 dan R2. Ke dalam equation. Dan akhirnya, kita boleh simplify ataupun kita boleh cancel off nilai omega. So, jadi kita boleh mendapat power di sini sama dengan rho Q, V world 2 U2 tolak V world 1 U1. So, kita dapat satu equation berkenaan dengan power. Okay. So, kemudian kita cuba mengira power di dalam dengan menggunakan rumus yang lain. Diketahui bahawa power sama dengan rho GQH. Oleh itu, apa yang boleh kita buat? Kita equalizekan, kita samakan dua equation ini. Oleh itu, kita boleh menulis sebagai P sama dengan rho GQH sama juga dengan rho Q V world 2 tolak V world 1 tolak U1. Jadi kita kata the value of H must be maximum to produce a maximum power. Assume that there are no energy losses in the system. Maximum power is an ideal condition. So maksud di sini ialah kita ingin mengira apakah head of pump di dalam keadaan ideal. Maksudnya di dalam keadaan tidak ada losses. Jadi membawa maksud sekiranya tidak ada losses, H di sini akan menjadi maksimum. So kita tukar nilai H di sini, asalnya ia adalah small h. So jadi kita tukar small h tersebut kepada HE ataupun Euler head. Membawa maksud di dalam keadaan maksimum, Euler head di sini nilai ini juga adalah nilai maksimum. Oleh itu, kita boleh cancel off nilai rho GQ di sini, rho Q. Okay, G kita ada, so kita bawa ke sebelah, so kita akan darab 1/G. So jadi daripada pengiraan tersebut, kita boleh menulis Euler head sama dengan rumus ini. So maksudnya HE ataupun Euler head sama juga dengan 1/G V world 2 U2 tolak V world 1 U1.
dan Euler head diukur dalam unit meter. So, kenapa ia diukur dalam unit meter? Kerana ia seolah-olah menunjukkan sekiranya tenaga tersebut digunakan untuk mengangkat air, berapa tinggikah air yang boleh diangkat. So, itu yang saya harap pelajar dapat faham mengapa Euler head ditulis di dalam meter. Jadi, contohnya kalau dikatakan Euler head sama dengan 5 meter, ia membawa maksud bahawa secara teorinya, pam tersebut boleh mengangkat air setinggi 5 meter. Tetapi, secara aktualnya, mungkin pam hanya boleh mengangkat setinggi 4 meter. Okay, dalam keadaan ini, 4 meter adalah manometric head. Tetapi 5 meter adalah Euler head. Dan kenapa ada perbezaan di antara Euler dan juga manometric head? Kerana ada resistance ataupun kerana ada losses di dalam sistem pump. So it is an ideal head produced by the impeller in pumping system. So ideal means that there are no losses at all in the pump system. Oleh itu, sekiranya kita melihat rumus Euler head di sini, kita dapati bahawa rumus ini mempunyai simbol tolak. So, simbol tolak ini kita kata dia akan menyebabkan calculation kita berubah-ubah. Contoh dia, mungkin nilai ini kita dapat besar, tetapi nilai negatif V1 U1 pun besar. Oleh itu, nilai Euler head di sini mungkin akan menjadi kecil. Jadi, apa yang engineer buat? Engineer akan cuba pastikan nilai negatif di sini menjadi paling minimum. So, apabila dikatakan paling minimum, membawa maksud kalau boleh kita dapatkan nilai sifar untuk rumus ini. Negatif V1 U1. Tetapi, sekiranya kita melihat rumus ini, V1 dan U1, for sure kita tidak boleh nilai U1 tidak akan sama dengan kosong. Kerana U1 adalah had laju tangent di sini. Kalau U1 sama dengan kosong, membawa maksud bilah tidak berpusing. Jadi apa yang boleh kita buat untuk menjadikan ia kosong, nilai yang boleh kita samakan dengan kosong adalah nilai V1. Okay. So jadi kita kata engineer akan berusaha supaya di dalam inlet, okay, point 1 adalah inlet, so ini adalah point 1. Jadi kita kata engineer akan berusaha supaya pada point 1 tidak ada vortex ataupun tidak ada whirl velocity yang akan berlaku. Oleh itu desain yang digunakan sekarang memastikan bahawa tidak ada pusaran yang berlaku daripada inlet air masuk sehinggalah kepada blade di dalam inlet. Oleh kerana desain ini telah berjaya dicipta, selalunya ataupun bolehlah kita beranggapan ketika kita menyelesaikan masalah pump, nilai V1 sama juga dengan kosong. Oleh itu, sekiranya V1 sama dengan kosong, membawa maksud keseluruhan nilai ini sama dengan kosong. Oleh itu, Euler head akan menjadi 1/G V2 tolak U2 sahaja. So, pada keadaan ini kita dapati bahawa rumus ataupun nilai Euler head tidak akan berkurangan. Kerana apa? Kita dah tackle masalah vortex ataupun whirl yang berlaku pada inlet. Okey, kemudian sekiranya V1 sama dengan kosong, seperti nilai ini, kita perlu ubah sedikit velocity triangle pada inlet. So, jadi maksudnya sebelum ini kita ada V1. Okay, so kemudian kita ada U1 dan kita ada VR1. Kemudian kita ada VF1 di sini dan kita ada V1. Jadi sekiranya V1 ini sama dengan kosong, kita perlu faham. Kita tidak boleh biarkan VF1 seperti ini dan
actual velocity seperti ini. Gap di sini tidak boleh terbuka. Kerana apa? Vektor perlu close loop. Maksudnya dia bermula pada awal actual ataupun awal resultant dan dia perlu berakhir di akhir resultant velocity. Jadi apa yang berlaku ialah V1 ini akan menjadi tegak. So maksudnya nilai segitiga tersebut akan menjadi seperti ini. So di dalam keadaan ini kita boleh tulis VF1 akan sama dengan V1. So saya harap pelajar dapat faham kenapa ini jawapan kepada pernyataan bahawa di dalam inlet selalunya velocity triangle adalah sama. So jadi maksudnya di dalam inlet pelajar tidak perlu risau, memadai untuk belajar hafal velocity triangle seperti ini. Tetapi pada outlet saya harap pelajar dapat faham ia berubah-ubah mengikut jenis bilah. So sama ada bilah tersebut forward, radial ataupun backward. So ini adalah nota contoh di antara backward, radial dan juga forward. Saya harap pelajar boleh menulis dengan baik. Dan ini adalah contoh di mana inlet velocity di sini kita telah ubah kepada kita telah jadikan V world 1 sama dengan 0. Okey. Seterusnya saya ingin berbincang berkenaan dengan flow velocity. So flow velocity ini ditandakan sebagai VF. So ia boleh ditulis pada inlet adalah VF1 dan pada outlet adalah VF2. Dan flow velocity ini kita boleh kira secara theoretical. Kerana apa? Memang kita nyatakan VF ni adalah theoretical flow. Oleh itu, untuk mengira nilai VF, kita menggunakan idea Q sama dengan AV. Oleh itu, untuk mengira nilai VF, kita boleh mengira dengan cara Q ataupun kadar alih dibahagikan dengan A. Dan A di sini kita kata Q sama juga dengan A sama dengan pi D dan B. So, kenapa kita menulis pi D dan B? Kerana kita perlu faham. Okey, kita perlu faham velocity of flow ataupun VF akan keluar secara jejari. Okay, Q sama dengan AV. Dan A di sini adalah cross-sectional area. Dan cross-sectional area itu perlulah perpendicular kepada arah aliran ataupun 90 darjah kepada arah aliran. Oleh itu, A di sini membawa maksud area air yang keluar pada permukaan ataupun pada kawasan di antara dua impeller. So, jadi macam mana cara kita nak mengira nilai A untuk ini? Sama juga dengan idea dia. 2 pi R ataupun pi D lilitan bulatan ini didarabkan dengan B. B adalah thickness ini. Okey, ketebalan ini adalah B. So, jadi itu yang kita tulis sebagai Q bahagi pi D dan B. Okey, di dalam inlet, kita bahagikan Q dengan pi D1 B1 dan pada outlet di sini kita bahagikan Q dengan pi D2 B2. Okay, jadi saya harap pelajar dapat faham sekiranya inlet kita menggunakan parameter inlet dan sekiranya outlet kita akan gunakan parameter outlet. Okey, ini adalah contoh pengiraan cross sectional area pada impeller. Okey, untuk keadaan ini kita dapati bahawa hujung blade ini terlalu tajam ataupun terlalu kecil menyebabkan ia seolah-olah hanya satu garisan sahaja di sini. Oleh itu membawa maksud bahawa air seolah-olah akan keluar memenuhi area ini.
Okey, walau bagaimanapun, okey, sekiranya blade tersebut tidak tajam pada hujung. Contohnya blade tersebut dalam keadaan ini. Maksudnya dia dalam bentuk ini. Kita dapati bahawa air hanya boleh keluar pada cross sectional area ini sahaja. Kerana blade mempunyai ketebalan yang tertentu pada hujungnya. Oleh itu, pengiraan pi d sebenarnya tidak reflect ataupun tidak menggambarkan keseluruhan area air yang keluar, kerana area air yang keluar kurang daripada nilai perimeter. Di dalam keadaan ini, pelajar kena menggunakan rumus ini, di mana VF2 sama dengan Q pi D2B2, di mana nilai K di sini adalah area coefficient. So, maksud area coefficient ini ialah sekiranya di dalam soalan diberi nilai ini, if the thickness of the outlet blade is 15% of the total outlet area, maksudnya area hujung blade ini seolah-olah menutup 15% daripada total area yang sepatutnya air keluar. Oleh itu, nilai K akan menjadi 0.85. Kenapa dia menjadi 0.85? Kerana hanya 85% sahaja daripada total area air keluar. Oleh itu, rumus akan menjadi Q bahagi K pi D2B2, di mana nilai K kat sini, K pi dB, nilai K di sini adalah sama juga dengan 85% atau 0.85. So, saya harap pelajar dapat faham. Perlu faham daripada soalan sama ada kita perlu menggunakan rumus yang ada K atau kita tidak perlu menggunakan rumus yang ada K. Dan sekiranya perlu menggunakan rumus yang ada K, oleh itu kita kena tentukan berapakah nilai K berdasarkan soalan. Di dalam rumus ini juga sebenarnya kalau kita nak tulis K boleh, kita beranggapan bahawa K sama dengan 100%, iaitu sama juga dengan 1. Okay, di dalam nota ini ditunjukkan bahawa elok untuk pelajar menulis rumus seperti berikut. VF2 sama juga Q, K pi D2B2. Dan sekiranya blade di sini dalam keadaan yang nipis, kita boleh letak nilai K di sini sama dengan 1. So, saya harap pelajar dapat faham. Ada dua keadaan. Sama ada blade di sini tirus atau blade di sini lebar seperti ini. Seterusnya saya ingin menerangkan bab yang lebih penting, iaitu pump efficiency. So, di dalam pump efficiency di sini, saya harap pelajar benar-benar faham kerana ini adalah salah satu parameter yang bakal ditanya di dalam peperiksaan, sama ada test 2 ataupun final. Kita ada 3 jenis efficiency. Pertama adalah manometric efficiency. Seterusnya kita ada mechanical efficiency dan kita ada overall efficiency. Pertama sekali yang pelajar perlu faham apa yang dimaksudkan dengan efficiency ialah ia adalah ratio ataupun nilai power out dibahagikan dengan power in. Okay. So, ini sama dengan efficiency atau ditulis dengan bentuk eta. So, kenapa power out dibahagikan dengan power in? Kerana kita ingin mengetahui berapa peratuskah tenaga yang dibekalkan ditukar kepada output. So, idea yang paling mudah, sekiranya kita ada RM5,
kita akan berbelanja maksimum RM5. Tetapi kemungkinan kita terpaksa berbelanja kurang daripada RM5 kerana ada berlaku resisten, ada berlaku halangan yang perlu kita selesaikan. Contohnya, kita ada duit RM5 dan kita ingin membeli makanan. Tetapi untuk pergi beli makanan, kita memerlukan tambang sebanyak RM1 katakan. 50 sen pergi dan 50 sen balik. Oleh itu, kita hanya boleh membeli makanan dengan harga RM4 kerana RM1 lagi akan digunakan sebagai tambang perjalanan. Okay, sama juga, mungkin power yang dibekalkan kepada pam adalah 100 watt, tetapi mungkin resisten adalah sebanyak 20 watt. Oleh itu, power yang kita boleh keluarkan dari pam hanyalah 80 watt. So, sekiranya keadaan ini berlaku, ini membawa maksud efisiensi untuk pam kita hanyalah 80%. Okey, kita pergi kepada jenis efisiensi yang pertama, iaitu manometric efficiency. So, manometric efficiency ni maksudnya apa? Maksudnya ialah efisiensi ataupun kecekapan pam yang berlaku di dalam impeller sahaja. Maksudnya yang berlaku di dalam pam sahaja. Okey, atau lebih tepat yang berlaku di dalam blade ataupun di dalam impeller. Jadi kalau ada impeller, kita kena faham bahawa impeller digerakkan oleh motor. Membawa maksud bahawa power input sebenarnya ialah apa yang berlaku pada inlet. So ini adalah input dan air akan bergerak di atas blade, berlaku perpindahan tenaga dan akhirnya akan ada output di sini. Berapakah nilai tenaga yang yang berjaya dipindahkan ke dalam air. Oleh itu, kita akan menulis manometric efficiency ialah power daripada impeller. Kita akan menulis power yang actual ditunjukkan oleh pump dibahagikan dengan power yang dibekalkan oleh impeller. So, jadi power rumus dia apa? Power rumus dia adalah rho GQH. Okey. So, power actual ialah rho GQHM. Maksudnya kita menggunakan actual head, iaitu HM. Dan power in adalah apa? Power in adalah theoretical power, iaitu kita mengira rho GQHE, di mana HE adalah Euler head dan kita belajar tadi Euler head adalah theoretical head. So, jadi yang paling mudah, nilai rho GQ ini kita boleh cancel. Oleh itu, kita boleh menulis manometric efficiency sama dengan HM dibahagikan dengan HE. Kemudian, kita masukkan rumus HE sama dengan ini. Dan kita boleh menulis manometric efficiency sama dengan rumus ini. So, saya harap pelajar dapat ingat idea dan basic calculation untuk manometric efficiency. Seterusnya, kita mengira mechanical efficiency. So, mechanical efficiency ni macam mana? Kita tahu bahawa kita ada impeller di sini, kita ada blade, dan impeller ini dipusingkan oleh motor. Okay, so kita kata motor di sini mungkin akan ada friction. Mungkin shaft dah berkarat dan sebagainya. Oleh itu mungkin power yang kita bekalkan di sini 100. Tetapi oleh kerana shaft tak ada minyak, berkarat dan sebagainya, mungkin dia akan ambil 20 untuk overcome the friction. Oleh itu, power yang akan masuk pada blade di sini hanyalah 80. Kemudian, mungkin kita kata tenaga yang dipindahkan ke dalam air hanya 70. Kerana 10 lagi mungkin digunakan untuk resisten air untuk overcome friction air bergerak di atas blade.
Okay, jadi kita kata mechanical efficiency adalah berkenaan dengan apa yang berlaku di dalam mechanical shaft di sini. So, jadi kalau kita tengok dalam mechanical shaft di sini, kita dapati bahawa inputnya ialah apa? So, inputnya ialah power yang kita supply kepada motor. Dan outputnya ialah apa? So, outputnya ialah power yang keluar daripada motor ataupun power yang menggerakkan blade. Jadi kita tulis di sini efficiency mechanical efficiency sama juga dengan power in adalah power at the shaft, maknanya power yang kita supply di sini, power input, dan power outlet di sini ialah power pada impeller. So power pada impeller sama dengan apa? Sama dengan rho GQ dan Euler head. Okey, so jadi rumus untuk mechanical efficiency menjadi seperti ini. So oleh itu di dalam pengiraan efisiensi, saya harap pelajar dapat faham ataupun pelajar boleh menentukan yang mana input dan yang mana output. Tidak semestinya Euler head akan sentiasa menjadi input kerana di dalam mechanical efficiency Euler head akan menjadi output. So saya harap pelajar dapat faham kedudukan aliran tenaga bermula daripada power point daripada dinding sehinggalah kepada air yang diangkat ke dalam tangki. Okey, seterusnya kita melihat overall efficiency. So overall efficiency membawa maksud kita mengira kecekapan pump daripada mula ia disupply, maknanya daripada mula power kita supplykan daripada dinding sehinggalah air sampai kepada tangki. So jadi idea dia ialah total power output dibahagikan dengan total power input. So jadi power input di sini sama juga dengan power yang kita supplykan daripada elektrik. So jadi kita tulis sebagai power input di sini. Dan power output di sini adalah power yang mengangkat air sehingga final destination. So maksudnya pada ketinggian ini. So ketinggian ini adalah actual head ataupun manometric head. Jadi kita menulis power untuk manometric head sebagai rho GQ HM. Dan overall efficiency juga boleh dikira dengan menggunakan rumus ini. So kita kira manometric efficiency didarabkan dengan mechanical efficiency. So sekali lagi saya ulang berkenaan dengan efficiency, ia bergantung kepada kedudukan ataupun arah aliran tenaga. So contohnya kita ada power di sini dan kita pergi kepada motor dan daripada motor ini akan memutarkan pump. So jadi daripada point A sehingga ke point C, kita akan mengira mechanical efficiency. So jadi inputnya dekat mana? Inputnya tentulah pada A dan outputnya adalah pada C. So ini adalah power input. So ini adalah power output. Dan di dalam power output ini kita menggunakan Euler head. So kemudian sekiranya kita mengira daripada pump ini sehinggalah ia naik sampai ke sini. So jadi kita boleh mengatakan bahawa di sini adalah Euler head dan Euler head ini menjadi input pula. Kerana apa? Kerana dia duduk di peringkat awal. Dan di sini akan menjadi output. Dan output ini adalah manometric head. Dan sekiranya kita mengira keseluruhan perjalanan, maksudnya daripada inlet di sini dan sehinggalah ia sampai air di sini, kita akan mengira overall efficiency. So maksudnya di sini akan menjadi input dan di sini akan kekal menjadi output. So saya harap pelajar dapat faham, jangan menghafal efficiency, rumus berkenaan dengan efficiency maknanya
secara membuta tulis sahaja, sila fahami bagaimana perubahan tenaga itu berlaku. Kerana ada kemungkinan nilai input atau output perlu diubah. Maksudnya tidak semestinya Euler head akan kekal sebagai input, ada ketika Euler head juga akan bertindak sebagai output.